Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Hai. Baiklah, saya Muhammad Fakri bin Abdul Aziz bersama rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Syafika, Amirun, Azwin, Farhan, Atira dan Syafika. Korang pernah dengar tak program MM2H atau Malaysia My Second Home? Sudah tentu pernah dengar kan? Baiklah, pada kali ini kita akan membincangkan secara lebih ilmiah berkaitan program tersebut. Program MM2H ini telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai satu cara untuk membolehkan warga asing untuk bersara atau tinggal di Malaysia untuk tempoh jangka masa yang panjang. Program ini telah dilancarkan secara rasmi pada 24 Jun 2002 oleh Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fazil iaitu mantan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Program ini sebenarnya telah berjaya menarik minat ramai orang di luar Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua mereka yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu untuk tinggal di Malaysia dengan pas lawatan sosial iaitu visa MM2H. Visa tersebut akan diberi tempoh selama 10 tahun dan boleh diperbaharui serta tidak disertai syarat tempoh minimum menetap di Malaysia. Tetapi, kawan-kawan pernah terfikir tak program ini ada syarat penyertaan ke? Sudah tentu ada syarat-syarat tersebut. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz pada 11 Ogos 2021, beliau telah menggariskan beberapa syarat penyertaan program tersebut, iaitu yang pertama, keberadaan atau kemaustautinan peserta di Malaysia adalah sekurang-kurangnya 90 hari dalam setahun. Yang kedua, pendapatan luar negara peserta mestilah sekurang-kurangnya RM40,000 sebulan. Yang ketiga, pembaharuan PAS, pertukaran kewarganegaraan peserta dan tanggungan perlu menjalani dan lulus tapisan keselamatan dan keperluan mengemukakan sijil berkelakuan baik untuk semua peserta dan tanggungan. Dan yang terakhir, pemilikan akaun simpanan peserta sekurang-kurangnya RM1 juta. Jadi itulah antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh peserta yang ingin menyertai program MM2H. Oleh itu, perkongsian ilmiah ini akan diteruskan lagi oleh rakan seperjuangan saya iaitu Syafika. Kawan-kawan nak tahu tak kenapa Malaysia menjadi pilihan orang ramai? Kenapa bukan Korea, Singapura, Thailand atau negara lain? Yang pertama adalah kerana Malaysia negara yang selamat didiami. Malaysia jarang mengalami bencana alam, tidak seperti negara Jepun yang sering dilanda bencana alam seperti gunung berapi dan tsunami. Yang kedua, kos sara hidup di Malaysia lebih rendah berbanding dengan negara Jepun dan juga negara lain. Peserta program ini juga dapat membeli pelbagai barang keperluan mereka dengan harga yang lebih murah. Menarik tak? Program Malaysia My Second Home ini membawa kesan positif kepada Malaysia? Dah tentulah. Sini saya terangkan sedikit kesan positif program ini. Yang pertama, Malaysia My Second Home ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana? Mereka yang datang ke Malaysia ni mesti akan banyak belanjakan. Contohnya, melalui pembelian hartanah, pembelian kenderaan persendirian dan banyak lagi. Jadi, melalui pembelian ini, ia dapat merangsang ekonomi negara. Program ini juga dapat meningkatkan peluang pekerjaan di Malaysia. Contohnya, apabila ramai pemberitaan dalam sektor pelancongan ataupun kesihatan, maka peluang pekerjaan semakin meningkat untuk memenuhi keperluan mereka. Tapi kawan-kawan, program ini juga ada kesan negatif tau. Nak tahu tak? Apabila tujuan program ini disalahgunakan, pelbagai jenayah yang melibatkan warga asing semakin meningkat, seperti jenayah skamer. Keadaan ini akan mengancam keselamatan dan imej Malaysia. Jadi di sini kita dapat lihat tahu program Malaysia My Second Home ini dapat memberi banyak manfaat bukan hanya kepada negara tetapi juga kepada kita. Jadi marilah kita semua menjadikan Malaysia lebih menarik untuk warga asing tinggal lebih lama tanpa ada rasa takut terhadap perubahan jangka pendek. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.